Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah tuan-tuan, kita sambung masih lagi berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sumamah bin Usal. Baginda turut menyampaikan kebaikan yang dicatatkan Allah untuk Sumamah disebabkan keislamannya. Inilah berita yang paling mengembirakan Sumamah. Segala kesalahan beliau telah terampun dan digantikan dengan kebaikan melalui keislamannya. Wajah yang sebelum ini murung dan muram bertukar manis dan ceria. Dengan nada bersemangat, beliau berikrar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, saya akan bertindak ke atas musyrikin lebih teruk berbanding tindakan saya ke atas sahabat Tuan. Saya pasti akan meletakkan diri, pedang dan orang yang bersama saya membantu Tuan dan agama Tuan. Wahai Rasulullah, ketika saya ditangkap oleh tentera Tuan, saya dalam perjalanan menunaikan umrah. Pada pandangan Tuan, apa yang harus saya lakukan?" tanya Sumamah meminta pandangan Nabi SAW. Jawab Nabi SAW, "Pergilah tunaikan umrahmu. Namun tunaikanlah berdasarkan syariat Allah dan Rasulnya." Kemudian Rasulullah mengajar Sumamah tentang ibadah umrah. Jadi tuan-tuan, perkara pertama yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Sumamah bin Usal ini ialah Islamnya Sumamah. Jadi bila seseorang yang sebelumnya musyrik bersyahadah dia masuk Islam, di antara kelebihan dia ialah gugur semua dosa dia. Jadi kadang-kadang kita fikir, na'udzubillah, seronoknya macam dia tu kan. Seolah-olah macam kita ni tak seronok. Itu kesilapan besar, tuan-tuan. Memanglah kita seronok tengok orang yang dulunya musyrik, tidak beriman, kemudian dia syahadah, dia masuk Islam. Gugur semua dosa dia, dia bersih, berumpama bayi yang baru lahir. Tapi jangan sampai kita rasa kita tak seronok, sebab kita dah lama Islam. Jadi Allah lebih mengetahui. Allah dah pilih kita lahir daripada ibu bapa yang Islam. Kita terus dapat Islam tu. Walaupun secara asalnya secara disebabkan mak bapak kita Islam. Tapi alhamdulillah hari ini kita yakin kita Islam kerana kita dah pilih. Kita dah pilih. Dan kita dapat beribadah. Alhamdulillah. Mungkin ada setengahnya daripada kecil mak ayah dia dah bimbing dia kan. Kalau umur dia dah 50 tahun dah dia maknanya dia cuba menghampirkan diri dia dengan Allah melalui syariat yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu nikmat yang besar tuan-tuan. Sebab saya cakap ni kadang-kadang kita tengok orang yang baru masuk Islam tu, kita kata macam kita ni tak bertuah. Dia alhamdulillah lah, dia
syahadahnya gugur dosa dia. Tapi dia punya hujan tuan-tuan, Masya Allah. Malam tadi saya jumpa seorang mu'alaf dari Ipoh. Dari Ipoh, dengan isteri dia pun mu'alaf. Dengan anak dia pun mu'alaf. Anak dia seorang je, dah umur 16 tahun. Mereka baru setahun masuk Islam. Jadi dia datang Masjid Tanah ni, dia nak hantar obat sakit jantung, ada orang pesan. 1,000 lebih ke. Lepas tu hilang. Duit hilang. Jadi nak minta duit kat siapa? Itu satu ujian. Allah takdirkan, dia tanya orang tunjuk, kau pergi kat Masjid Sultan Ibrahim tu. Banyak duit masjid tu. Jadi dia pun pergi. Lama dah dia sampai kat masjid tu. Pengusi tak muncul-muncul. Kan? Jadi dia sampai kat masjid, dia kata tunggu pengusi lah, tunggu pengusi. Pengusi muncul maghrib. Kesian dia. Lepas tu saya pula keletihan sebab semalam ada kursus sepanjang hari tentang fatwa, dan sekarang sibuk ada isu-isu berkaitan dengan ajaran sesat. Jadi kami semua dipanggil lah. Jadi saya dengar kuliah sambil duduk dalam bilik gelap. Sebelah bilik jenazah tu ada bilik saya duduk dalam bilik gelap tu sebab nak menyandar sikit, nak berlunjur. Dia orang cari saya tak jumpa juga. Ada yang pandai ke tahu tempat saya sembunyi kan. Dia kata mesti ada orang cari. Saya kata siapa? Dia kata Cina ni, mu'alaf kot. Saya kata lepas isyak lepas isyak, elok lepas isyak Ustaz Nawawi pula nak baca Al-Mulk terus. Tengah baca Al-Mulk datang seorang, dia kata mesti Cina tu nak jumpa. Saya kata kejap, saya habis baca tu. Lepas tu pergilah jumpa. Kesian juga. Jadi kita ni selalu dalam dilema. Betul ke? Ke dia tipu aku? Betul ke? Ke dia tipu aku? Betul ke dia tipu aku? Jadi saya senangnya dia tipu atau tidak, itu serah pada Allah lah. Yang penting kalau kita nak tolong kan kita baca dalam surah pagi-pagi waktu kan. Kalau orang datang minta tolong tu dah tak payah cakap sampai kita menghina dia. Kalau kita tak tolong. Jadi alhamdulillah malam tadi adalah kawan-kawan pinjamkan duit 150 bagi dia. Ni tadi sebelum nak datang sini dia telefon. Dia kata dia dah sampai Ipoh. Terima kasihlah bagi duit. Dan saya yakin betul tu duit hilang. Kalau tidak buat apa dia telefon. Jadi tuan, orang yang baru masuk Islam ni ujian dia tak sama macam kita. Kadang-kadang kita ingat kita ni kita tak bertuah lah, seolah-olah dia yang bertuah. Tapi memanglah dia bertuah, tapi ujian dia Masya Allah, dia hilang keluarga. Dia hilang keluarga. Mungkin dulu adik-beradik dia ada 5 orang, mungkin termasuk dia 5 orang, 4 orang dah tak peduli ke dia dan sebagainya. Jadi ujian mereka tak sama, jadi besar ganjaran dia tu padan dengan ujian dia lah. Dan kita, Allah dah bagi kita lahir daripada kedua ibu bapa Islam, patut kita banyak bersyukur. Sebab alhamdulillah rezeki. Allah rezeki yang kita dah mungkin 50 tahun, 60 tahun kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Cuma kita baik sangka ya tuan. Jangan kita jadi Tuhan pula. Tuhan terima ke tidak? Tuhan terima ke tidak? InsyaAllah. Dia kata semasa hidup ni memanglah ada dua di antara khauf dan raja. Kadang-kadang kita rasa takut. Dan jangan takut dia. Tak seimbangkan dengan raja. Raja ni mengharap. Jadi ada takut, ada harap. Ada takut, ada harap. Jangan takut dia. Aku semayang ni Allah tak terima ni. Jadi bahaya. Kalau orang terlalu takut, akhirnya dia macam putus asa dan akhirnya dia berburuk sangka dengan Allah. Tapi kalau mengharap saja tak ada takut, bahaya juga. Dia kata tak apa. Kita last minute nanti Allah bagi kita peluang bertaubat, habislah cover semua. Kita dapat pergi umrah, pergi haji, kita tawaf, selesai dosa kita. Tak boleh juga kan. Tapi bila kita nak meninggal tuan-tuan, tahu tak Zam bila kita nak meninggal ya? Tahu Zam. Tahu kan? Itu sebab kena belajar dari sekarang. Tapi ilmu yang kita belajar ni kalau tak dituruti dengan amal, dia tak jadi kita punya peguam bela besok. Jadi ilmu yang kita belajar ni, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu kena amal. Bila kita amal, besok masa kita
Nak meninggal tadi, dia lah jadi kita punya teman dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau kita belajar, kita beramal, jaga akhlak kita, besok kita tahu kita nak mati. Kita tahu nak mati kan. Dan bila kita tahu ini nak mati ni, kan nak mati, ketika tu jangan takut dah. Harap sepenuhnya 100%. Wali 100%. 100% yakin. Dosa kita Allah dah ampun, 100% yakin. Allah terima amal kita. Baik sangka dengan Allah sebab kita akan mati dengan sangkaan kita. Dan lagi satu tuan-tuan, berhati-hati, kita na'udzubillah, kita akan mati dengan apa yang kita suka lakukan masa hidup kita. Jadi berhati-hati ya. Jadi kalau lazimnya kalau kita hidup ni suka maksiat, mati besok dalam maksiat. Lazimnya kalau masa hidup ni kita jaga semayang kita jaga baca Quran, nanti mati pun gitulah. Jadi insya-Allah maknanya boleh kita usahakan walau bagaimanapun, memang kita boleh usahakan yang baik, tapi walau bagaimanapun banyak berharap kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi untung Sumamah dia buat macam-macam perkara, masuk Islam, selesai masalah. Dan dia gembiralah bila Rasulullah beritahu dia hapus dosa dia dan sebagainya. Baik. Kemudian dia masa nak datang jumpa Rasulullah tu, dia sebenarnya pergi buat umrah, tapi umrah cara jahiliah lah. Tapi dah kena tahan dekat Madinah. Lepas tu bila dia dah Islam semula, dia tanya Rasulullah, Rasulullah kata, pergilah umrah, tapi umrah mengikut apa? Ini saya nak highlight kan. Umrah berdasarkan syariat Allah dan Rasulnya. Jadi kita ni insya-Allah kalau ada rezeki dapat pergi umrah, pastikan belajar kan. Belajar sampai kalau kita pergi tu kita tahulah apa kita nak buat, bukan bergantung semata-mata pada mutawif. Apa risikonya bergantung pada mutawif? Ini risiko dia. Yang ramai orang kadang tak perasan. Masa kita, yang paling kritikal masa tawaf. Niat kita nak tawaf, nak keliling Kaabah tu. Tapi kalau katalah kita ni bergantung kepada mutawif pula laju, berubah niat kejar. Mana betul? Maka tawaf tu punya pusingan tak sah. Lepas tu kita ingat dah cukup dah. Rupanya masa kita kejar mutawif tadi dah berubah niat. Bukan nak tawaf, dah berubah niat nak kejar mutawif. Atau macam ni, kalau kita pergi sama isteri kita atau anak kita, sedang keliling tu, katalah sampai dekat penjuru Yamani tu, kan, situ sesak pasal nak sampai kat penjuru Hajar Aswad tu. Sesak tu. Macam gelombang lautan sebab orang nak keluar daripada bucu Hajar Aswad tu. Terlepaslah pegangan isteri kita apa semua. Kita pun pergi kejar. Berubah niat. Jadi pusingan tu tak kira mari. Jadi kalau kita mutawif kata dah 7, kita keluar pergi sembahyang sunat dekat belakang makam Ibrahim. Kita pun sembahyang. Rupa tawaf tak cukup pusingan untuk kita. Sebab tadi ada satu pusingan, kita telah berubah niat. Lagi yang jenis ambil tengah tawaf duk ambil tu. Berubah niat habis kan. Jadi tak sah tawaf. Habis tu pergi sa'i, lepas tu dia bertahlul. Bila bertahlul tak cukup lagi rukun, kena bayar dam tu kan. Itu satu hal. Lepas tu kata dia tak tahu sampai ke Sudah, balik Malaysia, maknanya dia masih lagi dalam ihram. Kalau dalam ihram menikah tak boleh, menikahkan tak boleh, melakukan hubungan dengan isteri pun tak boleh. Allahu Akbar. Itu kadang saya sebenarnya bila orang kata nak pergi umrah tu, saya ada seram sejuk sikit. Ini dia dah betul-betul belajar ke tidak? Betul-betul belajar ke? Kalau main ikut-ikut, Allah. Tapi kita malah nak tanya lah. Cuma ada peluang kalau macam saya dengar orang nak pergi umrah tu, saya tanya-tanya sikit lah. Cara peribadi. Tapi sebab depan mata saya kadang-kadang berlaku depan masa kita duduk buat umrah tu, dia kejar mutawif dia, alamak. Dan dekat sa'i pun macam ni, dekat sa'i tu, ni tak belajar ni kan.
Ada sekali tu saya buat sa'i dekat bawah sekali, yang tempat asal tu. Naik dari Safa pergi ke Marwah. Bila sampai dekat Marwah tu, dia tak sampai dekat, dia ada kat atas tu ada end of Marwah. Kena sampai kat situ, baru pusing. Ini dia ikut grup daripada sebuah negara. Ada sebuah negara jiran kita ni, dia kalau pergi macam ni. Dia pergi satu pasukan. Abang Syed tahu tak boleh nak sebut ni. Dia pergi satu pasukan. Oh, kalau 200 orang, 200 orang. Dan saya perhati dah. Dia punya kepala tu pusing, yang belakang pun pusing juga. Yang belakang tu tak sampai lagi, itu dah pusing. Lepas tu yang sedihnya ada budak Malaysia ikut. Saya tahulah Malaysia sebab pakai kan. Masa tu haji. Masa musim haji. Saya panggil budak Malaysia tu. Saya kata, Dik, adik tak sampai dekat Marwah tu. Dia kata tak boleh. Haji, dia kata orang dah pusing semua dah. Memang tak boleh. Tak boleh pusing ikut dia sebenarnya. Kau kena pergi naik atas tu. Ramai. Lepas tu kita laporkan pada guru pembimbing agama tabung haji. Panggil. Turun. Guru pembimbing pun tanya. Siapa tadi sa'i kat bawah. Lepas tu tak sampai dekat tu dia dah pusing. Semua dia. Ni nak tanya ni. Dalam mengaku. Kami pusingnya tak sampainya. Tak sah, tak sempurna lagi umrah tu, kan? Kena pergi buat. Kami bukan tak pusing, tapi dah orang semua pusing, kami pusing. Bukan dia dah bergaduh pula dengan guru pembimbing tu. Guru pembimbing tu kata, jangan marah saya beritahu sah tak sah. Pergilah tu, tapi dah takluk lah. Ihram pun dah buka lah. Pakai balik ihram. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi rezeki pergi umrah, pergi haji, tapi jangan tak belajar. Jangan bergantung kepada mutawif. Cari ilmu, lepas tu bergantung pada Allah. Ya Allah bimbing aku, ya Allah bimbing aku. Sebab macam-macam cabaran berlaku tuan-tuan. Polis punya hal kan. Polis tak bagi. Dekat sa'i tu, jangan pergi. Kita kena cari. Aku tak sampai lagi kat bukit. Macam mana ni. Duduk, tunggu kejap. Bukan tawaf tu mesti tanpa henti. Boleh relax kejap. Kan? Bukan sa'i tu mesti tanpa henti. Relax kejap. Polis tu pun belah je, kita pun pergi. Tengok, dah betul, jejak. Jadi tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, ada orang direzekikan pergi umrah, pergi haji, tapi ada masalah. Dia punya umrah haji, sampai balik Malaysia, rupanya haji dan umrah tu tak selesai rukun dia. Pasal ada rukun yang tak sempurna. Habis dalam keadaan ihram. Tapi kita doa banyak-banyak. Jadi kalau dapat pergi, kena belajar. Dan ada satu doa yang seorang syekh daripada Arab Saudi ini, dia ajar kawan saya. Kemudian memang saya beramal doa tu yang saya sebut. Ya Allah, jemputlah aku sebagai tetamu rumah tuamu. Itu doa dia tu je. Tapi saya tambah sikit. Ya Allah, jemputlah aku sebagai tetamumu, tetamu Rasulullah, tetamu rumah tua. Mengapa dia kata jemput, minta jemput sebagai tamu? Kalau Allah jemput kita ke sana sebagai tetamu, Bang Ali, kalau saya jemput Bang Ali, saya duduk England, Bang Ali, you are my guest. You are my guest. Jadi saya belikan tiket untuk Bali. Tak mungkin saya nak jemput Bali sebagai tamu beli tiket sendiri. Betul? Tiket pergi balik saya dah belikan. Sampai dekat lapangan terbang Heathrow saya tunggu. Driver saya tunggu kan. Lepas tu bilik penginapan saya dah sediakan. Nak pergi mana-mana saya sediakan kenderaan. Makan waktu bila jangan risau. Ada orang akan beritahu dan sediakan. Itu tetamu. Jadi minta Allah jemput kita sebagai tetamu. Sebagai tetamu, special. Orang berjuta pun jangan risau. Kalau Allah ada jemput, orang berjuta pun dah tetamu dia. Basuh. Kan? Makan orang kata tak sedap pun, kita dapat yang sedap je. Tetamu. Sakit sikit je, ada je rawatan. Kan? Tetamu dia. Jadi yang penting, bukan hanya dapat pergi sana, tapi kita dapat pergi sebagai tetamu tu. Okey. Tapi memanglah masa khusus haji dia kata semua ni tetamu Allah, tetamu Allah. Tapi tuan-tuan kena ingat, kena minta. Baik.
Tersambung. Sumama pun bertolak ke Mekah untuk menunaikan umrah. Apabila sampai di tengah-tengah Mekah, beliau bertalbiah dengan suara yang kuat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beliau merupakan orang Islam pertama di atas muka bumi ini yang bertalbiah ketika memasuki Mekah. Nah, kita duk baca-baca selama ni tak tahu siapa yang mula kan. Jadi ada banyak benda yang kita amal sebenarnya asal bukan daripada Rasulullah. Daripada sahabat ada tu yang kalau puak-puak yang dia kata, Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Rasulullah tak buat, kita buat. Jangan layan je. Jangan layan je. Ada benda yang Rasulullah tak buat sebenarnya. Sahabat buat dulu. Di antaranya talbiah ni. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Itu asalnya bukan Rasulullah. Sahabat buat dulu. Rasulullah lepas sembahyang, Rasulullah tanya, siapa tadi? Kan? Siapa tadi? Mula sahabat ni takut nak mengaku. Rasulullah kata, malaikat. Sekian bila asai. Jadi tuan, sekarang ni banyak. Banyak dekat luar tu dia kata Rasulullah tak buat, Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Ada yang Rasulullah tak buat, tapi sahabat buat. Ada yang Rasulullah tak buat, sahabat tak buat. Tapi ulama-ulama yang muktabar ni buat. Boleh ikut. Ulama, bila sebut ulama dalam Islam ni bukan macam kita. Baca ayat Quran, kejap ingat, kejap lupa. Bila sebut ulama muktabar ni, hadis ingat. Bukan satu, bukan puluh, bukan ratus, ribu. Nah, itu yang kita maksudkan ulama muktabar tu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali. Ulama akhir zaman ni bukan muktabar. Jadi ulama muktabar ni, mazhab-mazhab buat tu, boleh ikut, boleh ikut. Boleh ikut. Yang kata tak boleh ikut tu ulama yang akhir zaman ni. Hadis pun tak hafal banyak. Betul? Kadang buka handphone nak tengok bukan nak rujuk kitab. Kitab tak boleh bawa semua. Sekarang nasib baik ada Google. Jadi waktu yang kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz dah buka handphone kan. Ada app sebenarnya nak check. Ulama muktabar mana ada handphone. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kitab pun tak ada depan dia. Kitab dah sebati dalam diri dia. Kita ni baca. Kalau ada buku ni, saya, kalau tak ada buku ni, saya tak ingat lah. Kan? Apa yang saya cerita beberapa lama yang dahulu tu, saya kata tengok video balik. Aku cakap betul. Itu tak ingat dah. Jadi boleh ya kan? Baik. Tatkala Quraisy mendengar laungan talbiah beliau, mereka tersentak dan berang. Masing-masing mencabut dan menghunuskan pedang menuju ke arah datangnya suara talbiah tersebut. Quraisy benar-benar ingin menutup mulut orang itu. Mereka umpama singa garang yang diganggu kediamannya. Apabila pemuka-pemuka Quraisy sampai, Sumama semakin kuat bertalbiah. Beliau memandang mereka dengan penuh bangga. Salah seorang pemuda Quraisy mara dan ingin membunuh Sumama dengan panahnya. Namun beberapa orang pembesar Quraisy menghalang dan memegang tangannya. Mengapa dia marah sangat? Apa yang disebutkan tu maksud dia macam ni. Kusambut panggilanmu. Ya Allah, kusambut panggilanmu. Sungguh tak ada sekutu bagimu. Kusambut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Dia tahulah bila itu disebut, maknanya orang ni dah bersama dengan Muhammad. Orang Quraisy memang tak mau orang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia dengar, ni dah Islam ni. Jadi bila dia cari-cari, dia ada yang nak membunuh. Ada di antara mereka kata apa? Celaka engkau. Engkau kenalkah siapa lelaki ini? Bentak mereka. Beliau adalah Sumama bin Usal, Raja Yamama. Degil mereka kepada pemuda tersebut. Demi Allah, jika sesuatu yang buruk menimpanya, kabilahnya akan mengenakan sekatan
barangan keperluan terhadap kita. Kita akan mati kebuluran. Terang mereka lagi. Setelah ketegangan reda, mereka menyarung semula pedang. Kemudian mereka bertanya kepada Sumamah, apa yang telah terjadi pada kamu, wahai Sumamah? Adakah kamu telah murtad dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Jawab Sumamah, saya tidak murtad. Bahkan saya telah memeluk sebaik-baik agama. Saya telah menganut agama yang dibawa oleh Muhammad. Saya bersumpah dengan Tuhan rumah ini, yakni Kaabah. Selepas saya pulang ke Yamamah, sebutir gandum pun tidak akan sampai kepada kamu. Begitu juga dengan hasil produknya yang lain. Sehinggalah kamu semua memeluk agama yang dibawa Muhammad. Sambung Sumamah lagi. Setelah itu Sumamah berlalu untuk menunaikan umrahnya. Beliau meninggalkan Quraisy dalam keadaan tercengang-cengang dan berpandangan sesama sendiri. Saya nak highlightkan pada tuan-tuan, apa Sumamah jawab bila ada yang bertanya. Dia kata apa? Adakah kamu telah murtad dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Jawab Sumamah apa? Saya tidak murtad. Saya tidak murtad. Bahkan saya telah memeluk sebaik-baik agama. Saya telah menganut agama yang dibawa oleh Muhammad. Jadi itu yang kita kena faham, tuan. Nah, jadi secara fitrahnya, kita ni semua Islam. Kan? Secara fitrahnya. Asalnya semua orang Islam. Itu sebab sekarang bila ada saudara kita syahadah, dia tak kata converted, dia kata reverted. Converted tu dulu orang selalu pakai convert, maknanya daripada Kristian convert kepada Islam, bertukar kepada Islam. Tapi sekarang dia tak kata convert, dia kata reverted. Semua orang dah faham dah. Kita asal Islam, kita balik kepada asal, reverted, maknanya balik kepada asal. Jadi secara fitrahnya semua dulu Islam, asalkan Nabi Adam. Asal Nabi Adam, Nabi Adam kan bawa Islam. Lepas tu berkembang, manusia dah ada yang sesat. Sampai kat Nabi Nuh, semua yang sesat tu habis. Telan di banjir. Yang tak sesat duduk atas kapal tu. Second round. Lepas tu berkembang, ada yang sesat. Jadi mungkin kita terfikir, yang duduk dalam hutan tu orang asal tu macam mana boleh jadi macam tu? Asalnya tak jadi macam tu. Asalnya okey. Macam na'udzubillah, ini contoh. Kita ni kan okey, betul? Kita ni kan okey. Tapi katalah kita buat keputusan. Kan ada kadang orang buat keputusan pelik-pelik. Dah puas-puas duduk bandar, dia kata aku nak duduk hutan lah. Ada dia duduk hutan. Hutan Amazon tu duduk. Masa tu dia dengan pasangan dia. Okey lah. Lepas tu dia berkembang. Dia okey lah, itu masuk industri Melaya. Kan? Isteri dia masuk industri Melaya. Tapi bila duduk dalam hutan tu, anak dia tak pergi sekolah, dia pun tak ada sempat nak mengajar apa semua. Anak dah mula. Banyak jahil ni. Lepas tu cucu lah, makin jahil makin ni lah. Jadilah macam yang duduk dalam hutan. Tapi asalnya okey. Asalnya berilmu. Boleh, tak jadi try. Pergilah cari hutan mana. Tunggu 50 tahun selepas kita meninggal. Keturunan kita yang duduk dalam hutan tu jadi macam mana? Kan? Dah tak dengar orang azan, dah tak dengar orang baca kitab apa semua lah. Habislah. Dalam duduk kat sini dengar orang azan, dengar orang baca kitab pun boleh jadi telanjang juga kat luar sana. Betul kan? Ada orang telanjang kat luar sana? Ada. Pakai baju tapi bertelanjang. Kan? Pakai baju ketat-ketat. Saya cukup kesian kadang pada orang perempuan. Ada kain tu, tuan-tuan pula. Perempuan jangan pakai kain tu. Kain tu memang cantik kan. Tahu cantik. Tapi bila buat baju, melekap. Apa nama kain saya tak tahu. Tapi saya tahu, salah tahu satu kain tu nama dia wet look. Dulu lah orang panggil wet look. Pernah dengar? Wet look. Dilihat macam basah. Bila pakai buat baju, longgar macam mana pun, masalahnya bila angin tiup, melekap. Itu macam telanjang. Kan? Macam telanjang. Orang lelaki pun dah tak sensitif sekarang. Sibuk nak bina badan, lepas dah bina badan, dah berketul-ketul, bagai seluar semua ketat-ketat mali. Dulu orang perempuan dia pakai ketat, sekarang lelaki pakai ketat.
Dia nak tunjuk dia punya body, nak tunjuk dia punya punggung kan. Oh, lelaki pun sekarang nak tunjuk punggung dia. Punggung dia punya muscle terbentuk dengan baik. Subhanallah. Air zaman kan. Jadi cabaran air zaman ni hebat juga. Nah, hebat. Memang hebat. Memang hebat. Sebab jangan lari daripada Islam. Lari daripada Islam hanyut itu. Tak ada pendinding lain, tak ada benda lain boleh menyelamat kita melainkan Islam ni. Baik tuan, kat mana saya tadi? Jadi okey. Kat mana Sam? Okey ya. Sumamah bin Usal menunaikan umrah dan sebagaimana yang diajar. Menunaikan umrah sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Quraisy hanya mampu melihat dan mereka tidak berdaya untuk bertindak. Sumamah juga menyembelih kerana Allah dan bukannya untuk dipersembahkan kepada berhala sebagaimana amalan dan tradisi jahiliah Quraisy. Apabila Sumamah selesai melaksanakan umrah, beliau berangkat pulang ke Yamamah. Sesampainya ke sana, beliau memerintahkan pengikutnya agar menyekat keperluan harian daripada sampai ke tangan Quraisy. Mereka semua patuh dengan perintah raja mereka, Sumamah bin Usal. Jadi Sumamah dah janji pada Rasulullah. Macam mana teruk dulu dia perlakukan ke atas orang yang beriman kepada Allah, yang ikut Rasulullah, dia akan buat juga lebih teruk daripada itu ke atas orang Quraisy yang menentang Rasulullah. Sekatan dan pemulauan yang dilakukan oleh Sumamah semakin hari semakin meruncing. Harga barangan semakin meningkat. Krisis makanan mula bertukar menjadi masalah kebuluran. Quraisy benar-benar tertekan. Mereka bimbang diri dan anak-anak mereka mati kebuluran. Memandangkan situasi semakin hari semakin meruncing, Quraisy membuat keputusan untuk menulis surat kepada Rasulullah SAW. Antara isi kandungan surat tersebut, sesungguhnya dalam perjanjian kita, kamu menyatakan bahawa kamu akan mengikat, memelihara dan menganjurkan silaturahim. Namun sekarang kamu sendiri yang bertindak memutuskan hubungan silaturahim antara kita. Kamu membunuh golongan bapa dengan pedang dan membunuh golongan kanak-kanak dengan kelaparan. Sesungguhnya Sumamah bin Usal telah bertindak melakukan sekatan kepada keperluan harian kami. Ini benar-benar memudaratkan kami. Oleh itu, jika pada pandanganmu adalah baik untuk menulis perutusan kepada Sumamah agar menghantar keperluan kepada kami, lakukanlah. Setelah Rasulullah SAW membaca isi kandungan surat Quraisy, baginda segera menghantar perutusan kepada Sumamah agar beliau menamatkan sekatan tersebut. Sumamah patuh dengan arahan tersebut. Beliau menamatkan sekatan tersebut dan menghantar makanan dan keperluan harian kepada Quraisy. Jadi apa benda yang kita perlu faham di sini tuan-tuan? Jadi orang Quraisy ni, bila dia telah berada dalam keadaan tertekan tadi, tak dapat bekalan makanan, Sumamah dah putuskan bekalan tu. Dia percaya penyelesaiannya hanya pada Rasulullah. Walaupun dia zahir ni nampak macam dia tak terima Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Dia tahu ini orang memang boleh percaya punya. Sebab dia kenal Rasulullah. Itu daripada keturunan dia. Rasulullah, orang Quraisy bagi gelaran apa? Al-Amin. Al-Amin. Jadi apa pun dia percaya. Tahu dalam lubuk hati dia percaya pasal. Cuma dia tak dapat hidayah, dia tak dapat taufik. Bukan apa, pasal dalam diri dia ada apa? Ego. Dalam diri dia ada kepentingan peribadi. Sebab kedudukan Quraisy ni dalam kalangan orang Arab, dia antara bani yang hebat. Jadi dia ada kebimbangan. Dia ada kebimbangan kalau dia masuk Islam, mungkin dia hilang tu semua. Walau tidak, kan? Walau tidak, tapi itu yang dia yakin, dia percaya. Kemudian kepentingan peribadi tu. Sebab nak kena korban. Bila masuk Islam ni, kita akan korbankan kepentingan peribadi kita. Tapi bukan sampai kita hidup tak terbela. Tapi memanglah
kita kena ada sumbangan kepada Islam. Jangan kita duk tanya apa kita dapat daripada Islam, tapi kita kena tanya. InsyaAllah kita dah dapat macam-macam daripada Islam, tapi kita kena tanya apa kita beri untuk Islam. Kan? Apa kita beri untuk Islam? Macam inilah saya buat contoh macam ni, kan. Tak maaf, contoh ni kadang terlintas kat kepala saya, kan. Kita datang surau, kita datang masjid, dia kata, apa asal masjid ni? Ini je yang ada. Kita tanya ini je ada. Apa pasal surau ni? Ini je yang ada. Aircon setakat macam ni je. Tapi kita patut tanya, apa aku boleh beri pada surau ni? Apa aku boleh beri pada masjid? Itu patut dia. Tapi selalu kita pergi mana-mana, surau ke masjid, kita bilik air macam ni tu. Tak selesa aku nak pergi. Aku bukan tak mau pergi surau tu. Bilik air tak selesa. Bilik air rumah dia tak selesa, terus renovate. Kan? Lepas renovate. Dulu dah renovate masa sebelum pindah. Lepas tu bila dah pindah, dah ada menantu, dah ada cucu. Kesian menantu kita, cucu kita. Kita renovate lagi sekali besar. Dulu dah renovate bilik. Tapi masa renovate bilik tu tak buat dalam bilik tu ada apa? Bilik mandi. Renovate lagi sekali. Cepat kita bertindak. Tapi kita kena ubah sekarang, tuan-tuan. Bila kita pergi surau, pergi masjid, kita fikir apa aku boleh bagi kepada masjid dan surau. Paling tidak pun berilah kebersihan kepada masjid dan surau tu. Kan? Sampai kat masjid surau tengok ada sampah, kutip lah. Ya? Masuk tandas tengok ada orang dah guna tandas tak flush. Tak payah mengadu dekat siapa-siapa. Terus je Cik Mat. Alhamdulillah. Cakap dalam hati lah. Sebab dalam tandas kan. Jangan sebut Alhamdulillah. Ada taid untuk aku flush. Tapi sebelum flush taid tu niat apa, Mam? Minta doa, ya Allah, dalam hati, aku nak flush taid ni, entah siapa punya taid ni tak tahu. Busuk melantung betul, ya Allah, besar pula tu. Kan? Tapi ya Allah, bila aku flush taid ni hilang. Begitu juga aku minta doa daripada Engkau, ya Allah, hilangkanlah mazmumah yang ada dalam diri aku. InsyaAllah Allah bagi kita bertawasul dengan amal soleh kita. Amal soleh tu kali. Jadi siapa-siapa lepas ni masuk tandas, ada masalah, jangan beritahu siapa-siapa. Lepas tu flash dan jangan betul. Doa. Dia panggil bertawasul dengan amal soleh kita. Itu kalau ahli sunnah wal jamaah boleh. Amal soleh tu. Kan? Tapi selalu kan kalau saya tak kata siapa, saya kadang pergi masjid tu jumpa orang komplain dia. Orang komplain ni tak bersih, ni tak tu. Kalau orang Melaka dia kata aku lempang kau tahu kan. Kasih komplain dia. Tapi taklah cakap okay, nanti saya cuba baiki kan. Tapi kalau nampak sampah kutip lah kalau nampak hari Jumaat kan budak-budak gitu, imam bagi salam je, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pergi ke apa anda nak minta air pun habis. Kalau tengok lecak tu sebelum balik tu pergilah mop kan. Tak payah tunggu orang yang dah biasa mop tu. Kadang orang yang dah biasa tu je dapat pahala. Dia tak betul menjadi pahala tau. Okey. Baik tuan. So jadi dia minta tolong dengan Rasulullah. Tengok apa dia kata. Dia kata seolah-olah Rasulullah tak pegang pada janji. Sebenarnya dia yang tak pegang pada janji. Tapi Rasulullah tetap bertindak sewajarnya. Kita belajar di sini mana walaupun yang minta pertolongan tu orang Quraisy, orang kafir Quraisy, tapi Rasulullah beri arahan kepada Sumamah dan apa sikap dan sifat sikap Sumamah. Sami'na wa ata'na. Itu orang yang beriman ni, dia dengan Rasulullah sami'na wa ata'na. Sahabat Rasulullah kalau dengan Rasulullah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. No question asked. Itu banyak. Sami'na questioner. Kita dengar, kita tanya macam-macam. Ada tidak? Kan? Misalnya, contoh kan. Dah dengar dah. Dalam kuliah, macam-macam kita dah dengar. Tapi kita tanya lagi. Tanya. Ini tak buat juga. Tak buat juga.
misalnya solat tasbih, ya sunat tasbih. Kan, ustazah pula macam tahu itu baru sunat tasbih kata. Tanya ustazah sampai ustazah pun. Saya tak tahu sebenarnya tanya ke tidak. Tanya ustazah, kalau sembahyang sunat tasbih malam kita buat macam mana? 2 rakaat ke atau straight 4 rakaat? Oh, ustazah pun terang kan. Nah, kalau malam buat 2 rakaat. Kalau siang buat straight 4 rakaat. Mengapa pula malam buat 2-2? Mengapa pula siang buat straight 4? Tanya-tanya, lah tak sembahyang juga sunat tasbih. Kan? Aduh. Ya. Puasa sunat ni, kalau kita bangun dah terbit fajar, kan? Maknanya subuh pun kita dah terajak, kita sembahyang subuh tu, lepas tu kita niat nak puasa, boleh tak? Boleh, lagi tak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tak makan, tak minum, boleh, tapi tak puasa juga. Kan? Itu kita dengar, tanya, bukan memang banyak tanya. Dengar, tanya. Kita lepas ni ubah, boleh tanya sebab nak kefahaman, tapi dia punya sikap orang yang beriman tu sami'na wa ata'na. Dengar, taat. Dia bukan taat melulu, tapi memanglah yang cakap tu Rasulullah, nak tanya apa lagi? Betul? Yang cakap tu sahabat Rasulullah, nak tanya apa lagi? Tapi mungkin akhir zaman ni kita tanya pasal yang cakap tu, dia pun kadang lebih kurang juga dengan aku nak tanyalah. Tapi tak apalah nak tanya. Tapi tambah sikit, sami'na wa ata'na. InsyaAllah tuan, saya ingat nak habiskan ni, tapi tak boleh habis ni. Kan dia jadi lewat, jadi tak apa. Kita sikit-sikit orang saya nanti kita sambung. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Di atas kekurangan, kelemahan itu kelemahan dan kekurangan diri saya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.